Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu kita lagi pada kali ini, iaitu kita sambung topik yang seterusnya dalam topik wang, iaitu operasi melibatkan darab wang. Okey, topik ini kau boleh rujuk ke teks awak pada muka surat 112. 112. Okey, tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama diberi ialah terdapat, kalau kita tengok gambar tu, terdapat 5 orang. Dekat bawah cakap tu, kami menerima bantuan 2,800 seorang. Okey, soalan dia, A, berapakah jumlah bantuan bagi 5 orang murid di atas? Maksudnya, maksudnya 5 darab 2,500 lah. Atau macam mana agaknya kalau orang tu tak tahu darab? Tambahlah. Kalau cara panjang dia 2,800 tambahlah 5 kali. Okey, oleh kerana ini topik darab, kita guna cara darab. Okey, kita guna cara darab. Macam mana pertama? Cara darab. Okey, tengok sini. 5 darab RM2,800. Okey, simbol dia RM. Okey, terdapat 2 cara. Buku awak dia bagi 2 cara. Cara pertama, kita darab macam biasalah. Cara bentuk lazim. Darab bentuk lazim. Okey, jadi RM2,800 darab 5. Okey, yang penting sini awak kena hafal sifir dengan lancar lah, untuk memudahkan awak darab dengan mudah. Okey, sifar darab 5 sifar darab 5 sifar, 8 darab 5 40. 40 4 di mana? 4 di atas 2. 2 darab 5 10, 10 tambah 4 14. Jadi dapat 14,000. Cara kedua, ni cara satu. Cara kedua, macam ni cara kedua? Cara kedua ni, daripada 2,800, ni tengok sini. 2,800 ni, dipecahkan atau dicerakinkan. Cerakinkan nombor tu kepada 2 bahagian. 2,000 dan 800. Kalau cerakin tu macam ceraikan lah. Jadi kita darabkan dulu, supaya nombor tu lebih mudah diharap kalau kita cerakinkan dia. Mula-mula 2,000 tadi. 2,000 darab dengan 5. Okey. Sifar darab 5 sifar 10. Okey. Ni bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua kita cerakinkan ialah RM800. Sama juga darab dengan 5. Okey. Sifar 40. Okey. Selepas kita ceraikan, kita cantumkan balik, kita tambah balik nombor ni. 10,000 tambah 4,000, jadi dapatlah RM14,000 ataupun RM14,000. Okey. Kedua-dua cara memberi jawapan yang sama, tapi kedua cara ada kebaikan dan keburukan lah. Cara yang pertama ni, kebaikan dia ringkas cara dia. Awak tak perlu pecah-pecahkan, darab terus dapat jawapan. Tapi keburukan dia, nombor dia agak besar lah. Kita akan nombor agak besar. Okey, cara kedua ni, nombor dia memang mudah darab. Sebab kita dah pecahkan 2,000 dengan 800. Kan senang kan? Sebab 2,000 banyak sifar, 800 banyak sifar, 2 sifar. Jadi kita pecahkan dia. Jadi untuk mudah kita darab, lepas tu kita akan cantumkan balik, tambahkan balik semula dan dapat 12,000. Cara kebaikan dia, nombor ni agak mudah didarab, tetapi keburukan dia, nombor dia jadi jalan kerja jadi panjang dan mudah melakukan kesilapan. Kadang-kadang dah darab lupa nak tambah. Kena tambahkan balik, baru dah dapat jawapan akhir 14,000. Okey, sekarang kita tengok contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, B. Soalan dia, 34 orang murid menerima bantuan yang sama. Maksudnya yang sama tadi 2,800 lah. Okey, hitung jumlah bantuan itu. Okey, yang ini memerlukan darab dengan 2 digit. Tengok yang B. Okey, pun ada 2 cara. Cara satu, buat bentuk lazim. 2,800 darab dengan 34. Okey. Sifar dalam 4 sifar. Mula-mula macam mana kita darab ni? Okey, mula-mula kita darab dengan nombor 4 ni. Ingat dah 2 digit, jadi kita darab satu demi satu. Kita darab mula-mula belakang dulu.
darab dengan 4. Sifar darab 4 sifar. Sifar 8 darab 4 32. 2 kat bawah, 3 kat mana? 3 atas 2. 3 sini. 2 darab 4 8. 8 tambah 3 11. Jadi dapat 11,200. Okey, kita dah guna ni. Sebenarnya kalau kita guna pensel padam lah, supaya kita tak guna 2 kali. Okey, sekarang dari darab 4, sekarang darab dengan 3 pula. Okey, sebelum tu lah yang paling penting, kita kena letak kotak kat sini atau sifar, supaya tiada nombor bawah sini. Kita mulakan dengan nombor yang kedua daripada belakang sini. Sini tak ada nombor. Okey, mula tadi kita darab 4, sekarang darab dengan 3 pula. Sifar darab 3 sifar. Sifar darab 3 sifar. 8 darab 3 24. Okey, ni cikgu cakap tadi padam ni. Kalau padam dah tak adalah. Tapi ni pen tak padam. Kita tulis je lah sini 24. 8 3 24. 2 darab 3 6, 7 lah 8. Okey. Apa nak buat dengan dua nombor ni? Okey, macam kita belajar sebelum ni, kita tambah. Sifar 2 5 9. Jangan lupa simbol dia RM. Sebutan dia RM95,200. Okey. Ni kita dah belajar. Cara kedua ni kita belajar. Cara kedua ni nama dia ialah cara apa? Cara letis. Cara bentuk letis. Cara bentuk letis ni awak tengok ni kat buku teks ni, awak kena lukis bentuk kotak macam ni. Okey, cikgu akan lukis bentuk kotak ni dulu. Okey, ni yang kotak perlu kita sediakan. Belum awak sediakan kotak macam ni. Okey, dah siap kotak macam ni, kita kena garis pula ikut penjuru. Macam ni. Garis. Kenapa perlu garis? Nanti cikgu bagi tahu. Setiap kotak ni kita kena garis. Macam tu. Contoh dekat buku teks awak. Garis. Ini kita panggil untuk sediakan dia punya lajur dia. Okey. Okey, dah siap ni. Kita tulis, masukkan nombor dia. 2,800 darab 34. Okey, mari kita darab satu demi satu nombor. Okey, mula-mula sifar darab 3 apa? Sifar darab 3 sifar, masukkan sini. Sifar, sifar. Ni kotak yang pertama ni. Kotak yang kedua, sifar darab 3. Sifar juga, sifar. 8 darab 3 24. Jadi sini 2, sini 4. Jangan terbalik. Kalau terbalik dia jadi 42. Sama juga 2 darab 3 6. 6 sifar 6. Kalau kita terbalikkan dia jadi 60. Jadi sifar dulu baru 6. Okey. Okey, seterusnya. Kalau darab 4 pula, sifar darab 4 sifar juga, sifar. Sifar darab 4 sifar. 8 darab 4 32. Jadi 32. Macam cikgu cakap tadi, jangan terbalik. Kalau terbalik jadi 23. Lepas tu 2 darab 4 8. Jadi sifar 8. Sekarang semua lajur dah ada nombor. Kita tambahkan ikut lajur ni. Okey. Ni lajur dia. Lajur pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Okey. Tambahkan satu demi satu. Ikut awak lah. Daripada sini pun boleh. Daripada sini pun boleh. Sifar. Okey, sorry. Awak kena tambah daripada sini. Sorry. Cikgu cakap awak tak boleh tambah dari sini. Kena tambah dari sini. Kenapa? Sebab awak tengok nanti. Okey, mana sifar. Sifar 2. 4 tambah 3 7. 7 tambah 8 15. Ni cikgu cakap kena tambah sini. 15. 5. 1 kat mana 1? 1 kena naik kena pergi lajur sebelahnya. 1 kat sini. Masuk lajur atas tu. Jadi tak boleh dah kira daripada atas. Kena mula daripada bawah. 6 3 6 9. Sifar. Okey, lepas tu kita kena baca nombor dia daripada sini ke sini. Okey, apa nombor dia? 9 5. Sifar tak payah ambil lah sebab sifar tak ada nilai kalau ke depan. 200. Okey, boleh kena duit ada RM95,200. Sama dengan jawapan. Okey. Cara 1 dan cara 2 ni, okey, cara 1 ni nampak mudah kan? Tapi awak kena mahir betul-betul lah. Kadang-kadang awak terlupa nak letak kotak. Cara kedua ni nampak tersusun, tapi agak lambat kerana terpaksa lukis garis kotak buat lajur-lajur dia. Bergantung pada awak lah. Cikgu cadangkan awak mahirkan dengan cara 1 ni lah. Cara 1 ni lebih mudah ataupun lebih pantas.
Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, kita pergi muka surat 313. 313. Contoh yang kedua. 313. Contoh yang kedua. Okey, soalan dia kat sini. Ada pusat alat senaman sihat. Basikal senaman harga dia RM5,095, 30 sen. Okey, sekarang kita tengok dia melibatkan sen. Berapakah bayaran bagi 10 buah basikal senaman? Okey, tengok ada 10 Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, untuk penerapan dengan 10 okey, kita ada dua cara. Mula-mula kita buat macam biasalah. Cara pertama, kita tengok soalan dia ialah 10 darab RM5,095, 30 sen. Okey, kalau awak ingat lagi masa kita belajar topik perpuluhan perpuluhan, dia lebih kurang sama je dengan topik perpuluhan. Okey, kita buat cara bentuk lazim. Okey, macam ni. Awak tengok cara cikgu baik Mula-mula RM. Okey, taruh nombor yang atas misalnya, yang panjang ke atas. RM5,095, 95, 30 sen darab 10. 10 tu cikgu tak perlu, awak tak perlu tulis macam ni 10. Kena letak kat sini macam ni. 10 macam ni. Seingat macam ni. Cikgu lain sikit daripada cara buku teks awak lah. Okey, kenapa cikgu buat 10 macam ni? Okey, supaya kosong ni boleh buat turun bawah. Kosong buat turun bawah. Apabila kita kosong buat turun bawah, maknanya nombor ni tinggal satu saja. Okey, 1 darab sifar, 1 darab 3, 1 darab 5, 1 darab 9, 1 darab sifar, 5 darab 1, 5. Apa menjadi masalah kat sini ialah nak letak titik perpuluhan. Tolong hati-hati Okey, dengar baik. Titik perpuluhan tu kita bukan letak sebaris macam ni. Itu kalau tambah dan tolak. Okey, untuk kita perpuluhan dia, kita kira dekat atas ni ada dua tempat perpuluhan. Jadi yang bawah ni pun dua tempat perpuluhan. 1, 2. Jadi sini pun 1, 2 titik sini. Okey. Jadi duit ni sekarang bernilai RM50,953. Start ada sen lah. Simbol dia RM. Ini darab bentuk lah lazim. Macam dengan buku awak ni, dia buat turunnya terus. Buat turun sama juga, buat turun. Cikgu ni buat turun macam ni supaya nampak buat turun. Jadi tinggal satu. Ni pun sama tak? Bawa turun tinggal satu. Turunkan tinggal satu. Okey, kita tengok cara yang kedua. Cara kedua lagi mudah. Ni cara satu. Ini hanya melibatkan 10, 100 ribu. Hanya melibatkan kalau darab 10, 100 dan 1000. Kalau kata depan ni 2 dah tak jadilah lah. Tapi boleh lagi ni. Boleh guna 2 ni. Cikgu masuk cikgu cara 2 ni. Cara 2 ni cara apa? Cara gerakkan titik. Tapi cara gerakkan titik ni hanya cikgu ulang balik semula. Hanya kalau depan dia 1 saja. Kalau cara depan dia bukan 1, nombor lain selain daripada 1, awak guna cara 1 ni. Letak nombor ni. Kalau 20, letak 2 sini. 2, kosong kat sini. Okey, cara 2 macam mana? Okey, kita gerakkan titik je. 10 darab darab RM5,095, 30 sen. Okey. Nak gerak berapa? Gerak 1 lah. Sebab apa 1? Sifar ada 1. Gerak ke mana? Ke kanan. Gerak 1. Titik kat sini. Daripada sini bergerak ke sini. Okey. Titik kat sebelah belakang 3. Tadi depan 3. Jadi apabila digerakkan, jadi jawapan dia RM 5 sifar 9 5 3. Ingat ni titik tak ada, titik dah bergerak ke sini, titik sifar. Okey. Oleh kerana ini adalah sen, duit, dia mesti ada 2 sifar sen. Sen mesti ada 2 sifar, 2 tempat perpuluhan. Tak kenalah kalau 1 je. Tambah je lah 1 je sifar. Supaya dia bentuk sen, 2 tempat perpuluhan. Okey, sama kan jawapan dia? Sama je. Ini cara gerak titik. Tapi ingat cikgu ulang balik semula. Cara gerak titik ni hanya boleh kalau depan dia 1. Kalau depan dia selain daripada 1, guna cara macam ni. Okey, sekarang kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh, kalau sen darab dengan bukan nombor 10. Bukan darab dengan 10, 100 ribu. Okey. Contoh B ialah 19 B. 19 darab
864 ringgit 70 sen RM. Okey, sama dengan berapa? Okey, untuk soalan yang ni ada dua cara juga. Okey, cara pertama, cara bentuk lazim. Ini cara yang biasalah. Cara bentuk lazim. Sama juga darat dengan 2 digit. Cuma yang sama juga macam yang kita darat dengan 2 digit tadi. Cuma kali ni dia ada titik perpuluhan. Jadi tulis siap 864 titik 70 sen. Okey, depan ni tak RM. Okey, boleh tak letak ujung macam tadi cikgu? Tak boleh lah. Sebab yang tadi, kalau letak ujung macam ni, awak kena kosong kat ujung dia. Macam ni kan bukan kosong, 19. Jadi tak boleh lah. Jadi kena tulis macam penerapan 2 digit, 19. Macam ni. Okey, garis. Okey, macam biasa. Kita mula-mula tadi darab dengan berapa dulu? Kita darab dengan 9 dulu. Sifar darab 9. Sifar. 7 darab 9, 63. 4 darab 9, 4 darab 9, 36. 36 tambah 6, 42. 4 darab 6, 6 darab 9, 6 darab 9, 54. 54 tambah 54 tambah 4. 54, 57, 54, 55, 56, 57, 58. 8 darab 9, 8 darab 9, 72. 72 tambah 5, 77. Okey, kat sini sangat penting. Kita letak ni ada perpuluhan kan? Adakah sini perlu letak puluhan? Tak perlu Kat kawasan ni jangan letak puluhan lagi. Kita belum lagi masuk letak titik puluhan. Sebab kita nak tambahkan 2 nombor. Kita nak darabkan pula dengan 9. Okey, nombor yang kita dah guna ni tak ada dah lah. Sekali je guna dia. Sekarang kita darabkan dengan 9 pula. Sebelum darabkan 9, apa kita boleh buat? Letak kotak supaya sini tak ada nombor. Okey, darab dengan 1 senang lah. 1 darab 1, sifar, 1 darab 7, 1 darab 4, 1 darab 6, 1 darab 8, 8. Gariskan dan kita tambahkan dia. Sifar, 3, 9, 12, 14, 7, 1, 8, 8 tambah 8, 16. Sekarang lah masa dia letak titik perpuluhan. Kita kira atas ada 2 tempat puluhan. Jadi bawah pun 2 tempat perpuluhan. 1, 2 titik. Kita bukan sebaris macam ni. Awak ambil baris bukan. Kita kira atas ada 2, bawah pun ada 2. Jadi jawapan akhir dia ialah RM16,429.30 Okey, kita tengok cara kedua pula. Cara kedua macam mana cara kedua? Okey, cara kedua ni dia pecahkan, tengok macam ni. Okey, mula-mula dia ambil kan. Okey, ni agak susah sikit lah memerlukan. Kalau awak tak faham, awak bahirkan cara satu ni. Cara dua ni, ni kan darab 19 kan. Dia paling hampir dia buat cara dengan 20. Kan senang, lebih mudah dengan 20. Jadi RM 864 darab 20. 20 macam mana kau darab 20? Macam aku cakap tadi lah. Kalau darab 20, 2 kat sini, sifar dekat sini. Okey, kenapa darab dengan 20? Sebab 20 lebih mudah berbanding dengan 19. Tapi kena ingat, dah kita darab dengan 20, tadi kan dah terlebih 1. Jadi kena tolak balik dengan 1 nanti. Tolak balik dengan darab 1. Bukan tolak dengan nombor 1. Tolak balik dengan darab 1. Okey, kita darab dengan 20 dulu. Sifar. 2 darab 7, 14. 4 2 darab 8, 9. 6 darab 2, 12. 8 darab 2, 16, 17. Okey, titik kat mana? Kira. 1, 2. 1, 2 titik sini. Okey. Okey, adakah ini jawapan dia? Bukan. Sebab apa bukan? Sebab kita darab dengan 20. Jadi ada lebih 1. Jadi kita kena darabkan RM8,670. RM864.70. Darabkan 1. Darabkan 1 dapat apa? Dapatlah balik RM864.70. Jadi kita tolakkan balik dengan darab 1 tadi. Jadi RM RM17,294. Tolakkan balik dengan RM RM864.70. Kenapa kena tolakkan balik? Kenapa tolak nombor ni? Sebab nombor ni darab dengan RM864.70 kan terlebih satu tadi. Mula-mula sepatutnya darab dengan 19. Mula-mula darab dengan 19. Tapi kita darab dengan 20.
20. Jadi lebihlah 1. Bukannya lebih satu nombor. Lebih 864 ringgit 70 sen darab 1. Okey. Dan ni kita nak buang kita terlebih tu. Okey. Tolakkan dia lah. Sifar 3, 10, 7, 3. Okey, 3 tolak 4 tak boleh. 8. 3 tolak 8. 9. 8 tolak 6. 2. Okey. 2 tolak 8 tak boleh. Sini pinjam sebelah jadi 6. 12 tolak 8, 4. 6, 1. Okey, jawapan akhir dia ialah RM16,429.30 sen. Sama dengan jawapan cara 1. Okey, kedua-dua cara ni, rasa awak susah sikit nak faham cara 2 ni, Okey, cara 2 ni memerlukan kefahaman yang tinggi lah. Awak kena ingat, kenapa dak 20? Sebab 20 lebih mudah. Lepas tu dah 20, adakah jawapan dia? Bukan. Sebab patutnya dah 19, jadi 20 tu dah terlebih 1. Bukannya tu simply akan mudah-mudah tolak 1. Kena tolak dengan 867 satu kali. Sebab dia terlebih 1 kali. Jadi dapatlah jawapan akhir dia RM16,429.30 sen. Pada cikgu lah, cadangan cikgu, awak hafalkan cara 1 ni. Awak hafalkan atau awak mahirkan. Kena hafal. Awak mahirkan cara 1 ni. Darabkan 2 digit. Darabkan digit pertama. Lepas tu darabkan digit kedua. Lepas tu, ini cara cikgu. Cikgu ajar banyak kali dah sebelum ni. Okey, bawah letak kotak. Darab dengan 9. Lepas tu darab dengan 1. Tusun jawapan. Ingat masa langkah kerja tiada titik. Jawapan akhir baru tak titik. Adakah titik sebenarnya? Tidak. Titik kita kira. Artinya ada 2 tempat puluhan. Yang bawah pun ada 2 tempat perpuluhan. Okey, itulah 3 contoh dalam penerapan kita belajar. Okey, di sini ada latihan. Okey, dalam buku surat 113 ni, latihan diberi ialah nombor 1. Kira, ni dia bagilah ni. Okey, yang ni awak boleh guna macam-macam cara. Awak nak guna cara gerak titik boleh. Kalau macam ni tak ada titik je, guna gerak mana titik dia? Tak ada titik. Maknanya 433 darab 10 tambah je 01 sini. Kan cikgu dah ajar lu. Kalau kosong, kalau darab tambah kosong, kalau bahagi potong kosong. Jadi tambah kosong. Berapa kosong tambah? 1. Jadi senang, tambah 01. Dapat jawapan. Okey, yang B. Yang B ni ada titik. Gerakkan titik. Titik ke mana? Berapa kali nak gerak? 1 kali. Sebab kosong ada sah. Gerak ke mana? Gerak ke kanan 1 kali. Titik kat sini sekarang. Mula-mula kat sini. Sekarang kat sini pula. Okey, yang kedua. Ni awak boleh buat bentuk lazim C. Yang D pun sama awak bentuk lazim. Yang E. Yang ni awak buat bentuk lazim. Sama ada awak, kalau faham tak, ni kalau awak nak cuba keadaan letis, boleh keadaan letis. Tapi tulis kotak-kotak tu dengan betul lah garis-garis dia. Sama juga buat bentuk letis. Okey, awak buat soalan ni. Ni soalan nombor 2 ni sikit penyelesaian masalah lah. Hitung harga 23 buah drone. Satu drone 2,900. Maknanya kalau 23, 2,900 darab 20 T. Okey, buat nombor 1 dan nombor 2 seperti biasa. Okey, sekian saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau awak tak faham, awak boleh ulang-ulang tengok video yang cikgu bagikan ni. Okey, sekian, terima kasih.